Okay, sebelum kita tengok contoh, kita tengok bahawa flowchart dia ada tiga jenis flowchart. Satu document flowchart. Document flowchart ni dia menggambarkan flow of document. Dia fokus kepada dokumen pergi mana. Kemudian sistem flowchart, dia akan tunjukkan sistem punya input, dia akan tunjukkan proses, dia akan tunjukkan output, dan kadang-kadang sistem flowchart ni dia lebih kepada mungkin sistem yang lebih computerized lah. Okay. Dan biasanya digunakan dalam systems analysis and design. Program flowchart ni dia menunjukkan logical sequence of program logic. Dia akan menunjukkan di dalam program, di dalam software tu dia ada buat decision. Dia ada decision point dan kita akan gambarkan decision point tu melalui program flowchart. Okay, kita tengok contoh document flowchart. Okay, jadi kita tengok, kalau kita tengok document flowchart ni memang rumit lah kan. Okay. Jadi dalam dokumen flowchart ini dia tunjukkan payroll punya proses. Okey, jadi kita tengok dia bahagikan kertas ni kepada dua bahagian, payroll sebelah kiri dan accounts payable di sebelah kanan. Jadi dia bahagikan apa yang berlaku di sebelah kiri ni ialah semua benda yang berlaku di payroll department, manakala apa yang berlaku di sebelah kanan ni semua yang berlaku di accounts payable department. Jadi di dalam payroll department, mula-mula dia akan dapatkan benda daripada human resource. Jadi dia tunjuk simbol terminal menunjukkan daripada mana mulanya data. So data mula-mula datang daripada human resource, dan apa data yang sampai? Dokumen, iaitu dokumen employee change dan juga new employee data. Jadi kita boleh nampak kat sini ada dua dokumen yang payroll department terima, dan mereka terima daripada human resource. Apa yang mereka buat daripada dua dokumen ni, mereka akan buat manual proses. Ini ialah manual proses untuk mereka update employee payroll file. Okay, anda boleh nampak saya punya cursor tak? Rasanya ni patut boleh nampak dah ni. Okay, pergerakan cursor saya ni. Okay, jadi dia di payroll department ni dia akan update payroll file. Jadi bila dia update, anda nampak bahawa dia ada, dan dia kata store forms in file. Dia simpan borang-borang ni di dalam file. Nampak ini simbol file kan? Dia simpan secara A dan D, secara alphabetical ataupun secara D. D ialah secara date. Okay. Jadi bila dia dapat ni, dia akan simpan. Manakala payroll department juga akan menerima time card, dan time card ni diperolehi daripada departments, various departments lah dalam organisasi. Bila payroll department dia terima time card daripada various departments, mereka akan prepare paycheck and payroll register and update file. Tiga manual proses yang mereka akan buat. Jadi mereka akan prepare paycheck. Jadi hasil daripada proses ini ialah paycheck. Jadi kita boleh nampak paycheck ya. Paycheck di sini. Nombor 1 ni ialah employee check. Okey, jadi mereka menyediakan employee check. Mereka menyediakan employee check 1 dan 2 salinan. Okey, 1 dan 2. Kemudian mereka menyediakan payroll register. Payroll register pun 2 salinan, 1 dan 2. Dan ini ialah time card yang datang dari sini lah. So bila mereka terima payroll department terima time card, mereka akan prepare paycheck, payroll register, dan mereka akan update file. So macam mana kita tahu dia nampak update file? Kita nampak arrow yang putus-putus ni. Arrow putus-putus ni pergi kepada file, iaitu mereka update lah. Mereka update file. Dan untuk mereka prepare payroll ni, mereka akan semak daripada text table. Text table ni pun adalah file, dan mereka akan semak. Sebab itu dia dash, iaitu mereka semak maklumat ataupun mereka update maklumat, tapi bukan mereka memasukkan benda dalam file. Okay. Jadi payroll check yang pertama, kita tengok arrow payroll check pertama, dia turun bawah, kemudian dia pergi ke sini. Ini ialah off page connector, maknanya dia pergi pada slide seterusnya lah. Okay. Manakala employee check yang salinan kedua, dia pergi, kita nampak arrow dia pergi sini masuk dalam file. Maknanya satu salinan employee check akan disimpan dalam file, tetapi satu employee check akan pergi kepada page yang seterusnya yang ditunjuk kat sini A. Okay. Selain daripada tu, payroll department akan prepare monthly tax report. Untuk prepare monthly tax report, dia akan semak dalam file, dan dia akan keluarkan satu tax report. Tax report ni ada 2 salinan.
1 dan 2. Salinan kedua, dia arrow dia masuk balik ke dalam file, dia simpan, dan satu lagi text report dia akan hantar ke on page connector B. Jadi kita cuba cari kat mana on page connector B yang satu lagi. On page connector B yang satu lagi berada di sini. Okey. Jadi daripada sini iaitu di accounts payable. Jadi accounts payable akan menerima tax report ni. Payroll department dia hantar tax report ni kepada on page connector B. On page connector B ialah di sini. Jadi akan keluar ni tax report di sini. Maknanya accounts payable dia terima tax report daripada payroll department lah. So daripada tax report yang accounts payable department terima, dia akan prepare, ini manual process, dia akan prepare tax payment and cash disbursement voucher. Maka daripada situ tax report salinan pertama dia akan pergi kepada off page connector C, dia akan pergi ke page C. Salinan tax report yang kedua dia akan simpan dalam file yang di sort by date. Kemudian proses ini juga menyediakan payroll tax cash disbursement voucher. Ada dua salinan, satu dan satu dan dua sebenarnya salinannya ni lah. Okey. Satu dihantar kepada off page connector. Dan tax payment check disediakan oleh accounts payable, dan satu salinan dihantar kepada page C dan satu salinan disimpan dalam file. Accounts payable department juga dia menerima payroll register, dan payroll register ni bila diterima payroll register, apa mereka buat? Mereka akan prepare payroll check. Akan menyediakan check yang akan dihantar kepada bank, dan juga cash disbursement voucher. Jadi dua dokumen ni disediakanlah, iaitu payroll check dan juga cash disbursement voucher. Ada salinan yang disimpan dalam file, ada salinan yang dihantar ke page D. Okey. Kemudian bila kita pergi dalam slide ni saya tak tunjuk pula page D, tapi maknanya dia adalah proses terusnya, iaitu page D lah. Page D, page C. Okey. So biasanya flowchart ni dia very detail. Kalau kita tengok dalam gambar dia sangat terperinci. Kita boleh tahu mana manual proses, kita boleh tahu mana simbol computer proses. Kita boleh nampak dokumen-dokumen kita nampak boleh masuk dalam file. Okey. Ni dokumen. Okey. Dokumen flowchart. Jadi untuk kita sediakan dokumen flowchart adalah dia punya guideline dia. Saya rasa saya tak sempat nak go through ni. Okey. Ini yang tadi sambung tadi. So sambung ni ke proses ni lah, dia tunjukkan bahawa management buat apa. So saya rasa kita tak perlulah kita skip. Saya just nak illustrate dari segi macam mana flowchart yang digunakan. Tapi daripada sini kita boleh nampak page ni, kita boleh nampak ada dibahagi kepada dua page ni kepada dua, iaitu management dan juga general ledger punya department. Jadi general ledger dia akan proses ni sehinggalah akhir ni dia akan update. Nampak ni ada simbol update, simbol manual process. Manual process ni dia akan update general ledger. Okay, manakala management pula dia akan gunakan dokumen-dokumen ni untuk dia approve and sign check. Jadi pihak pengurusan lah yang akan sign check. Bila sign check keluarlah dokumen-dokumen ni, termasuk dokumen-dokumen check yang telah disign, dihantarlah kepada pihak-pihak tertentu. Contohnya sign tax payment check, pembayaran cukai dihantar kepada government agency, payroll check dihantar kepada bank, employee check dihantar kepada employee. Kemudian ada juga payroll report akan disimpan di dalam file. Okey. Ni saya cerita ringkas lah. Okey. Ini ialah contoh sistem flowchart. Apabila proses tadi kebanyakannya secara berkomputer, maka dokumen-dokumen kertas semua tu kebanyakannya tak ada. Jadi dia punya flowchart dia akan jadi lebih simplify sebab tak banyak pergerakan dokumen. Jadi yang ini contoh sistem flowchart, tapi dia punya simbol-simbol seperti mana simbol yang kita dah bincang tadilah. So yang ni saya skip saja. Dia menunjukkan dalam kes yang ni dia tak tunjuk payroll processing system sebab payroll processing dia gunakan manual. Tetapi ini untuk berkaitan, contohnya berkaitan dengan sales. Jadi kat sini sales terminal, mungkin kerani dia akan input sales data, kemudian ada computer process. Melalui computer process ni akan edit sales data and print customer receipt. Bila print customer receipt baru ada satu dokumen. Otherwise benda ni berlaku di dalam komputer. Kemudian dia akan simpan di dalam database. Sales data akan disimpan dalam database, dan juga data ni akan dihantar secara elektronik mungkin kepada bahagian lain. Bahagian lain ni akan summarize sales data dan total dan seterusnya lah. Okay. Ni sistem flowchart.
Ini ialah contoh program flowchart. Program flowchart yang belah kanan ni. Okey, yang daripada input data sampai ke update record. Yang sini ni ialah sistem flowchart. Jadi dalam sistem flowchart dia tunjukkan berkenaan dengan input dia, storage dia, proses dan output. Ini ialah computer process. Tapi kalau kita nak tengok dalam computer process apa specifically yang berlaku, maka kita akan gunakan program flowchart. Maksudnya dia akan detail out apa berlaku dalam proses ni. Iaitu kita input data, lepas tu kita ada condition. Kalau condition ni dipenuhi, dia pergi ke yes. Kalau condition ni tidak dipenuhi, dia pergi ke no, dia patah balik kepada input data dan seterusnya lah. Ini contoh program flowchart yang belah kanan ni.